topik kita pada malam ni. Fokus kekuatan fasa penilaian. Petang tadi kita berbincang mengenai benda ni. Ada siapa-siapa nak simpan nota ni, tak perlulah hari-hari saya duk letak nota ni kan. Tak payahlah. Ini semua dah patut dah hafal dah. Okey. Petang tadi kita bercakap mengenai bagaimana anda melihat bahawa dagangan sebagai pelaburan, melihat kepada dagangan anda melabur kepada satu sistem, dan untuk melihat kepada sistem tu, anda test out semua apa-apa teknik, anda test out dan pilih. Ini bukan orang, ini adalah teknik yang anda nak pilih. Teknik 1, teknik 2. Jangan trade dulu. Kalau anda tengah rugi sekarang, duk trade untung ada, rugi burst balik, untung ataupun rugi memanjang, jangan trade dulu. Tolong berhenti dulu. Jangan trade dahulu. Apa teknik? Apa-apa teknik yang anda dah ada, tuliskan dan tolong test dia. Masa market tengah tak cantik, turun naik macam ni, masa ni the best time sebab anda nampak volatility. Bagi mereka yang shorter term, ini masanya. Ambil peluang masa market tengah volatile macam ni, turun naik. Gunakan teknik anda untuk baca market. Dia kata buy, anda buy. Dia kata sell, anda sell. Jangan pakai duit. Buat dekat demo, tolong. Orang kata pakai demo tak ada feel bang. Nak feel jangan trade. Tolong jangan trade langsung. Delete MT4, delete MT5, leave. Jangan tak ada cerita feel. Okey? Anda tahu emosi itulah yang hancurkan kita. Jadi jangan cerita feel dengan saya. Jangan cerita feel. Jadi test out sistem anda. Masa ni jangan trade dahulu. Kita ada kalau nak depo boleh. Ni masanya kalau anda nak depo. Kita punya Merdeka promotion 100%. Depo. Lepas tu letak satu position, tutup mata. Saya kena sebut benda tu lah. Okey. Test out sistem anda. Pakai demo 1, demo 2, demo 3. Lepas tu dapatkan expectancy. Maksudnya satu trade dapat berapa. Jangan buat satu trade je. Kalau anda intraday, buat satu hari berapa kali entry kan, kepada sistem tu yang anda boleh trade. USD tengah mahal. Sepatutnya sebagai trader, anda ada duit US dollar online kan. Setiap trade, saya kongsikan lepas ni. Okey. Expectancy, multiple, dan dia punya frequency of trade. Tradable. Maksudnya berapa kali si teknik dia. Anda mungkin terlepas, sebab itu performance semua orang tak sama tau. Anda mungkin terlepas entry ke apa sebab anda bekerja, anda tak tengok chart. Jadi anda kena tengok kepada masa anda dan bilanya anda dapat execute sistem berkenaan. Jadi dapatkan benda-benda ni untuk sistem anda. Test out 1, 2 dan 3 ni. Okey, test out. Mana-mana teknik. 3711 ke, channeling ke, pivot ke, anda pakai whatever teknik. Apa-apa semua bagus. Teknik mana yang bagus? Teknik yang anda faham. Teknik yang anda dah ada. Semua kita ni ada berpuluh, kalau tak beratus teknik dalam otak kita. Tuliskan. Tak tahu mana nak cari teknik. Ni kat sini. Kat sini ada beribu teknik entah. Ada berapa ribu teknik. Mana dia? Ni. Forex Strategies Resources. Ni. forexstrategyresources.com. Ambil lah kat situ. Ambil lah kat sini. Instagram pun ada. Apa juga teknik EA, apa semua ada kat sini. Fibos. Macam tu juga Zul. Ada entry baru depo. Okey. Tak apa. Mula-mula yes.
Kalau if you are really serious about investment, your cash cannot be in Malaysian ringgit only. Kalau anda banyak melabur kepada market luar. Faham tak, Pian? Kalau anda banyak gunakan equity untuk melaburkan, sebabnya anda rugi exchange rate. Takut rugi exchange rate. Jangan simpan dalam US dollar. Kalau anda tengok US dollar nak jatuh, simpanlah dalam euro ke. Kalau anda tengok pasaran saham nak jatuh, simpan dalam JPY. Itu guna kita ada pemahaman pasal currency. Faham tak? Faham tak? Simpan dalam JPY. Macam mana nak simpan dalam JPY? Sell lah USD JPY. Sama. Jangan guna leverage. Itu pun simpan dalam JPY. Faham tak? Kita ni trading currency, anda membeli mata wang tu tahu. Anda boleh satu lagi cara dia, buka account USD base, JPY base, Euro base. JM tepi. Okey. Ini adalah benda asas yang anda kena buat. Test out. Sistem mana bagus? Teknik ini boleh dapat 1000 letak dapat berapa? Mana tahu. Kalau anda frekuensi anda trade tak sama dengan saya, masa tak sama, anda tak akan dapat result yang sama. Test out. Apa-apa sistem. Test out. Ini plan yang macam kita buka kedai kita test. Mana ada bisnes lain boleh buat benda ni? Bisnes trading boleh buat benda ni pakai demo kan? Itu benda yang pertama. Benda yang kedua adalah cara anda mengurus. Nanti tak habis tajuk. Kita lagi dah berapa minit? 22 minit. Hai, pening kepala aku. Tak apa, kita curi masa Zatul. Zatul okey. Dia kucing dia terlepas. Jadi dia tak kisah kita ambil masa dia. Kalau ada instruktor lain, kesian lah kan. Dia orang pun ada material, dia orang kena ni. Okey. Yang kedua adalah position sizing model. Okey, macam mana nak kira, nak buat position sizing model? Satu sistem, dia terbahagi kepada dua. Jurus asli. Dia ada dua benda. Yang pertama adalah sistem dagangan. Sistem dagangan kita dah settle tadi. Ini hari-hari saya cerita pasal sistem yang saya guna pakai. Bagus tak bagus, dia sesuai kepada saya. Anda cari sistem anda. Anda nak ambil sistem saya, ambil lah. Test dia, test. Anda nak tukar 3711, tukar nama kepada Galih Withdraw Sentiasa, GWS. Kita panggil. Lepas ni saya tak nak letak 3711. Kita tukar dia kepada nama dia GWS. Galih Withdraw Sentiasa. Boleh Galih? Pinjam nama Galih. Nanti saya bayar royalty. 5% boleh? Boleh? Okey? Itu nama baru. Tak ada 3711. Kita panggil dia GWS system. Apa GWS? Galih Withdraw Sentiasa. Teknik ahli lantar. Semua bagus. Apa juga teknik. Boleh. Galih dah bagi kebenaran. Nanti ada dalam buku dia. Nanti saya tukar semua. Mendapat. Nama teknik apa-apa pun boleh. Okey. Sekarang ni model size posisi. Ini kunci dia. Bukannya teknik. Teknik benda sama je. Kita tahu dia punya performance. Asalkan anda ada 3. Faham? Setiap teknik ada naik turun dia tahu. Ada masa dia cantik, ada masa dia hampir. Bagi duit. Aduh. Galih paling simple. Nampak weh? Dia orang paling simple. Dia bagi duit je. Dia tak bagi duit apa. Dia duk withdraw. Kita nak bagi duit buat apa kepada dia. Okay. Now, position sizing model. Ingat tak saya bagi task hujung minggu untuk anda buat. Apa yang anda patut buat? Siapa buat? Saya tunggu juga pada Zul. Boleh tak saya hantar? Tapi saya ada emergency sikit lah. Tapi ingat, belief system, budget anda dan time anda. 3 benda yang saya minta anda buat hujung minggu. Belief set, anda punya budget
anda punya time. Hai. Hey, apa tu? Okay, position sizing model. Now, bila anda tahu bajet anda, iaitu anda punya setahun, bukannya bulan-bulan. Tolonglah berfikir sebagai pelabur. Fikir bulan ni aku ada berapa. Tak. Anda berfikir annual. Annual income. Tahu benda ni? Ini caranya anda dapat datang dengan position sizing model. Anda kena tahu sistem anda dulu. Buat trading plan. Tak cakap boleh hantar. Buat. Buat. Jangan tak buat. Okey. Annual, anda punya income dan anda punya expenses. Setahun. 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 Saya birthday anak saya berapa hari bulan? 8 hari bulan. 8 punya baby. Dia tengah makan. Dia tak baby dah. Dia dah orang besar. Jadi apa ada pembelajaran lebih sikit lah. Jadi kita kena belajar lebih sikit lah. Okey. Dan kita punya yang lebih. Ni yang duit lebih. Duit yang lebih ni lah yang anda guna. Kalau anda dapati, anda buat income expenses, tak ada duit lebih, tolong jangan trade. Anda sedang guna duit untuk pampers anak, untuk formula susu anak, untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, untuk anda trade. Letakkan, ataupun even melabur. Kalau tak ada, tolong. Sebabnya, kalau anda melabur, anda akan cuba cepat-cepat. Dan anda akan ambil yang risiko tinggi. Tolong jangan. Baby Khalid. Baby Khalid. Bukan baby dah. Dia dah besar dah. Tengah kuarantin kat Bintulu. Apa pula jumpa Mak Zatul Allah. Okey. Duit lebih ni, ini yang kita bahagikan. Ini adalah untuk saving emergency. Tak payah besar. Sepatutnya dalam expenses anda ada untuk insurance tau. Jadi apa-apa emergency, anda boleh gunakan dekat insurance. Yang insurance. Jadi, of course, anda kena ada cash emergency. Ini kena ada. Dan ini untuk anda melabur. Jadi, pelaburan ni ada dua. Apa kena-mengena dengan position sizing model? Sekejap. Tengok masa. Okey, kita curi masa Zatul sekejap. Melabur, fix, dan juga kepada anda punya variable, turun naik, benda yang turun naik. Alhamdulillah, some of you dah mula merancang benda ni. Kalau dulu-dulu tahu trade je, sekarang ni dah ada buka sikit. Kan? Galih duk withdraw, pergi mana duit? Galih. GWS dah nama dia. Allah. Galih withdraw sentiasa. GWS terus ya. Aweh, tengok nama dia aweh. Nama dia dah tukar GWS dah. Habis dah kita. Okey. Jadi berapa banyak nak letak emergency, berapa banyak untuk anda melabur? Saya tak dapat nak jawab soalan tu. Sebab bergantung, kalau anak anda 23 orang, duit emergency anda akan banyak. Faham? Jadi kepada situasi anda, mungkin anda buat bajet tahun ni aku simpan berapa untuk seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, untuk wife, untuk anda sendiri. Faham? Dia kepada anda. Saya tak dapat katakan ini 10%. Ramai yang bagi formula, ini 10%, ini 20%, ini 30%. Dia tak ada satu formula yang sama untuk setiap orang. Anda kena assess diri anda. Otai GJ punya kerja. Wimon. Otai GJ. Siapa nama tu? GWS. Aduh, pening kepala aku. Okey. Korang buat apa ni? Okey. Jadi, anda kena... Yang pentingnya, anda ada perancangan. Ini satu buku teks. Ini satu buku teks ya. Ini tak silap saya sekolah ke U punya. Ni. Kalau anda nak cari investment management,
Ini lokal, ini lokal. Saya pilih buku lokal untuk investment management sebab saya tak pilih yang luar negara. Luar negara saya beli, saya baca je. Tapi ambil tip-tip dia. Saya akan pilih untuk, ni tip yang saya nak kongsikan kepada anda. Kalau anda nak beli buku ataupun nak dapat material untuk anda nak invest dan anda berada dalam Malaysia, anda pilih buku lokal. Faham? 30 hari sebulan. Betul kan? Betul. Faham? Faham tak kenapa? Faham tak kenapa beli buku lokal? Ni buku lokal, Muhammad Nizal Hanif Azian Madun. Faham? Jadi dia ada kena-mengena dengan kita, keadaan kita. Okey, kalau anda nak untuk dalam negara, relevan lah kalau dia bercerita pasal 401k apa semua tu kat US. Anda tak ada, anda ada EPF ataupun skim pencen, tak sama. Galih beli buku yang keluar dekat Indonesia. Bukan bahasa, ini English. Ini English. Bukan sebab bahasa. Tapi dia ini English. Tapi sebabnya dia kena-mengena dengan kita. Faham? Kalau dia cerita pasal 401k, kita 401k pun tak tahu. Dia cerita pasal pasal FIMA, dia pasal apa benda ni kan? Itu luar negara. Jadi dia cerita pasal LHDN, dia nak cerita, dia relevan kepada kita. Geolocal. Okey, lebih kurang. Ya? Beli yang berkenaan dalam negara punya, penulis dalam negara. Support lokal lah, tapi yes, dia tak juga. Kandungan dia ada pasal luar negara. Buku ni ada pasal luar negara. Banyak buku. Geolocal. Okey. Jadi dia kena mengena dengan kita lah. Jadi adalah tip dia. Tak adalah saya ambil 100%. Jadi saya akan ambil apa tip dia yang bagus dan macam mana saya dividekan saya punya equity ni. Buku candlestick lokal tak payah. Okey, tak salah, ilmu tak salah kali. Okey. Jadi tetapkan berapa yang anda nak letakkan untuk emergency, berapa untuk anda melabur. Di sini yang pian, di sini yang saya guna 10% tu. Ni yang saya guna 10% untuk emergency. Di sini yang saya guna 10, ada pernah dengar kan 10% untuk simpanan kan? Ni simpanan saya 10% untuk emergency. Katalah contoh saya ada 1,000. Kita ada ambil lah 10,000 kan. Duit lebih setahun. Jadi 1,000 dah pergi sini. 9,000 lagi kita ada untuk yang lain-lain ni. Untuk melabur. Faham? Saya buat macam ni. Tapi dia bukannya 10% tu rule dia. Anda kena tengok, macam saya anak seorang. Jadi tak perlu satu expenses yang besar untuk emergency ya. Jadi saya alihkan dekat situ. Duit-duit yang lain ni pun boleh kalau kita nak gunakan, kalau perlu nak cairkan. Jadi untuk emergency 10% cash holding ya. Cash holding yang saya boleh letak di sini pun boleh pian. Di sini pun boleh ASB tau. Baca lain cat lah. Faham? Sebab ASB is almost as good as cash nowadays. Dia pakai my card, dia boleh keluar duit. Peter Lynch 3 minggu ulang-ulang. Peter Lynch tu okey apa? Buku dia. Okey, dah habis benda ni. Ini pun ni can be your ASB ya, 10%. ASB come this 2.
Sebab BSB is almost as good as cash. Cumanya ada masa dia tak dikeluarkan ya. Bila dia orang tengah kira dividen dengan bonus. Okey. So, habis bab emergency tadi. Untuk pelaburan. Di sini ada pelbagai pendapat. Pian hari itu ada kongsikan mengenai 110 kan. Tolak dengan usia kita. Jadi lagi muda, anda akan letakkan lebih banyak dalam variable. Contohnya anda berusia macam saya kan, 30 tahun. Jadi 70% letak variable, 30% letak kat fix. Contoh kan. Bilanya umur saya 30 kan, manalah tahu, boleh reverse. Saya letakkan yang lebih, saya gunakan formula 80-20. Saya lebih, dia tak ada satu formula. Cumanya dia sesuai kepada keadaan kewangan saya. So 80% kepada fix, 20% kepada variable. Di mana daripada 9,000 tadi kita bahagikan 80% dan 20%. Kaya kalau macam tu. Hari tu 25. 2 hari dia tak online kan? Terus 30 tahun. Boleh. Dia 2 hari sama dengan 5 tahun. Lama tak jumpa. Boleh? So, use whatever yang fit anda. Sebab dia tak ada satu formula. Yang pian tadi adalah satu yang popular dekat Malaysia, di mana kita tolak usia maksimum kita. Sebab usia maksimum dikira sebagai 110 lah. 110 tolak dengan usia sekarang. Usia sekarang. Semasa. Jadi ini adalah jumlahnya yang anda akan letakkan dalam variable. Makin ini adalah untuk variable. Jadi usia anda 30 dan anda akan letakkan 80% dalam variable. Makin usia anda, the idea is semakin meningkat usia anda akan ambil risiko yang makin rendah. Entah siapa guna GWS. Aku pun lagi pening dia dari tadi siapa GWS. Faham? Jadi anda boleh gunakan yang itu. Anda boleh gunakan 80-20, 70-30. Bergantung kepada anda. Mana satu yang anda nampak sesuai kepada kewangan anda dan toleransi risiko. Siapa tu awet aku tak tahu. PA Galih kot. Galih biasalah kan. Orang duk withdraw. Dia bukan setakat PA, bodyguard pun ada kan. Pakai je nama kan. Pakai GWS 1, 2, 3. Joe tu kot. 60-40. Anda boleh gunakan mana-mana satu. Anda boleh gunakan formula pian ni pun bagus. Ini adalah salah satu yang popular untuk mutual fund. Ni antara yang popular untuk mutual fund. Berapa peratus nak masuk daripada duit yang anda nak melabur tadi. Okay. Now, kenapa saya kongsikan benda ni? Saya guna 80-20. Maksudnya 20%, 9,000 kali 20%. Kita ambil contohlah 9,000 kali 20%. Itu adalah 1,800. Dan sini adalah berapa? 2, 7. Sini 7,200. Contoh daripada 9,000 atas tadi. Okey. Now, saya tanya diri saya sendiri. 1,800 ni, saya sanggup hilang berapa? Saya sanggup hilang berapa? Adakah saya sanggup hilang kesemua? Saya sanggup hilang separuh? Soalan-soalan tu anda kena tanya. Katalah saya cuma sanggup hilang 1,000. Anda kena tanya diri anda sendiri, berapa aku sanggup hilang?
Tadi 9,000, tadi 10,000 lah tadi. 10% masuk kat sini. Jadi 9,000. Dia faham? Mat dapat 6. Tadi kan 10,000. Ni RM 10,000. 9,000 masuk sini. 10% masuk situ. Jadi 9,000 lah. Itu yang tadi nak buat senang sikit. Jadi susah jadi. Okey. Yang penting anda ada perancangan macam ni. Okey, 1,800 anda sanggup loss. Max loss, max drawdown. Max drawdown. Boleh? Anda tentukan berapa sanggup hilang daripada 1,800 tu. Itu nombor satu yang anda kena buat. Lepas tu, anda letakkan hilang 1,000 tu berapa lama tempoh dia? Aku sanggup bertahan 3 bulan ataupun kalau dia loss 3,000 1,000 3 bulan aku cuba. Macam anda nak try business, okey aku cuba dulu, modal banyak ni aku cuba dulu aku letak 1,000 dulu, aku cuba 3 bulan. Buat duit ke tak? Benda sama. Zatul power. Kalau kira bab duit, anda boleh tanya Zatul. Nanti tanya banyak-banyak. Dia ada 1 jam lepas ni. Kurang sikit. Kita curi masa dia. Okey? Anda tanya diri anda, berapa tempoh masa? Tempoh masa. Katalah anda bagi masa kepada anda sendiri 3 bulan. Anda kena letakkan benda-benda ni. Bila anda dah test out teknik, dah buat apa-apa semua ni kan, anda dah dapat expectancy, anda dah tahu sistem anda. Tak apa, tiba-tiba dah bijak. Aduh, tersedak Zatul. Okey, faham? Anda dah test out sistem anda, frekuensi, multiple expectancy. Dia boleh buat berapa? Anda dah tahu sistem anda tadi dan anda letakkan anda punya expectation semua ni. Jadi anda cuma melabur sekarang ni kepada yang sebelah kiri tadi. Nampak tak benda ni? Tak ada main tikam-tikam, tak ada main cuba-cuba buy ke sell, tak. Dia kata buy, aku buy. Dia kata sell, aku sell. Ada untung, ada rugi. Ada untung, ada tak. Tapi anda tahu nature sistem anda. Ini caranya anda nak trade. Bukannya setiap hari nak buy, nak naik ke turun. Aku pun tak tahu. Tunggu sistem dia kata buy, kita buy. Sistem dia kata sell, kita sell. Itu je. Boleh? Jadi anda dah dapat figure ni semua. Jadi anda tengok sistem anda. Sistem anda tadi berapa kali yang dia trade, yang dia punya teknik set up dia, yang anda dapat trade. Kita ambil lah, anda test sistem anda, malas sikit, ada test dia 1 bulan contohnya. Dan anda buat untuk intraday contohnya. Kalau ada swing, tolong buat 3 bulan. Kalau ataupun 100 entry 100 entry, 30 entry lah paling kurang, 30 entry. Kalau swing 30 entry Kalau anda intraday, kalau anda ni, my suggestion is 100 entry. 30 entry okey, tapi tak represent whole market spectrum. Boleh? Test out. Jadi anda tahu dalam tempoh 3 bulan, berapa kali entry dia? Berapa kali entry dia bagi? Okay. 1 bulan, katalah anda test 1 bulan. Dan anda enter sebanyak 40 kali. Kita ambil lah 40 kali. Kena pandai letak pending order. Apa kena pending order? Aduh. Okey, 40 kali yang dia enter. So, anda tadi sanggup habis 1,000. Sebulan 40 kali. Jadi 3 bulan 120 kali entry. Kita assume bahawa kerugian sebanyak 1,000 ni adalah daripada 120 kali entry. 120 tu semua rugi. Masuk je memang. Dia enter buy, market jadi sell. Dia ikut sell, market jadi buy. Itu starting point anda. Anda tanya kepada siapa yang ikut kita punya ni. Wimon, Roslan dan apa nama seorang lagi. 3 orang ni lah.
Saya tak peduli dia orang trade untung ke rugi ke apa ke. Soalan saya kepada dia orang cuma macam mana dia orang pakai duit. Itu je. Saya tak peduli. Saya nak tengok macam mana dia orang pakai duit. Position sizing itu je. Dan ini yang saya kongsikan kepada dia orang. Kalau rugi 120 kali itu semua, itu mandi bunga lah. Itu sebagai starting point anda. Dan anda trade dia. Maksudnya, satu trade anda cuma risikokan daripada 1,000, 120 kali entry, daripada 1,000, anda bahagikan 120. Anda akan dapat berapa dolar risiko anda untuk yang pertama. Anda akan katakan, okay, first level 1. Ni level 1. Level 1. Okey. Aku akan target untuk berapa peratus. Target dulu sebanyak satu target yang masuk akal. Kita letakkan 5%. Kita letakkan 5%. Or whatever your target is. Letakkan target anda. So, selagi dia tak sampai 5%, sini adalah satu A anda. Satu risk yang anda ambil. Waalaikumsalam. Orang dah nak habis dah weh. Rosli. dah habis dah. Masuk waktu Zatul dah. Kita start pukul 6 tadi Rosli. Balik kerja kan. 5%. Tak apa, kita curi masa Zatul sikit. Kita berasa dam. 2 hari kita tak. Ini satu A asal. Satu A asal. Faham? Jadi 1,120 berapa jadi? Matematik tadi nak suruh kira senang-senang. Susah kan? Bahagi dengan berapa? 120. Jadi satu entry adalah 8.33 dolar. Jadi kena stop loss, anda hilang 8.33 dolar. Yes, anda test benda-benda ni semua dahulu. Anda pilih sistem yang ekspektasi tertinggi dan paling sesuai dengan anda. Dengan anda. Pian ada rekod. Thank you, Pian. Okey. Anda letakkan sampailah akaun anda mencecah 5%. Maksudnya 5% daripada yang 1,800. Bukannya yang anda loss 1,800. Ingat, anda punya ni ada 1,800 tau. Portfolio untuk trading. Jadi 1,800 kali dengan tambah dengan 5%. Jadi anda akan target 90 dolar dulu. Faham? Lepas tu anda akan naikkan, doublekan lot sizing anda bila anda sampai 5%. Bukan susah, 90 dolar je. Lepas tu level 2. Anda letakkan target-target macam ni. Faham tak? Level 2. Level 2 anda naikkan. Semua ni saya dah ada letak dalam table ni. Semua ni ada. Mana dia? Ada dalam ni. Dalam ni. Jadi yang tadi tu anda akan ni jadi kalau 5% daripada tu adalah 8.33 contoh. 8.33 tadi. Apa jadi kalau anda rugi? Berapa kerugian yang maksimum kepada yang ini tadi adalah maksimum. Boleh tengok balik kan Fikri? Faham? Jadi kalau anda tadi adalah kepada maksimum A anda, jadi anda sanggup hilang 1,000 sebanyak 120 A. Nampak? Negatif 120 A pula. Berapa? 8.33. 1,000 bahagi 8.33. 120 lah.
Jadi anda trade je. Memang mula-mula ni anda akan dapati anda buat banyak mistake tau. Mula-mula anda akan letakkan ini sebagai half point dia, iaitu 60A. Mula-mula anda nak mula, anda start daripada sini. 60A dan 30. Kenapa benda ni? Okey, katalah anda trade dan anda rugi 30 kali ganda daripada 8.33 ataupun anda dah hilang 8.33 kali dengan 30 iaitu $250. Ini anda dah rugi 250. Dalam akaun anda ada $750 lagi. Okey? Anda akan bahagikan A dia lebih kecil. Faham? Jadi instead of 833, anda akan trade separuh daripada dia. 4.16. Boleh? Anda akan turunkan lagi. Turun. Bila rugi tu turun. Bukannya anda nak recover. Siapa-siapa yang kata, okey, kita nak recover, percayalah dia akan trade lagi banyak. Tengah rugi, anda letak lagi banyak. Gila apa? Tak kena. Kita akan kecilkan. Bila kita tengah rugi, anda akan kecilkan. Mula-mula tu kadang-kadang bukannya sebab sistem tu tak bagus. Kita ni yang tak ikut. Dia patut buy sekejap. Dia naik sikit, terus tekan BE kan. Terkena. Ataupun dia kena loss, kita tak nak loss. Alih. Mula-mula anda akan buat banyak mistake. Itu perkara biasa. Kalau anda tak buat, bukan manusia namanya. Itu perkara biasa. Itu kena terima kenyataan. Dia ada seni juga. Seni dia tak ada berseni sebenarnya. Dia sistem je kan. Seni dia nak kenal kita, nak kenal diri. Itu sebenarnya seni dia. Seni dia nak kenal kita. Itu yang benda paling payah. Dalam trading dia semua sama je. Cerita saya, kalau anda tengok daripada mula sampai akhir, cerita saya semua sama je. Kan? Seni dia nak kenal diri. Itu seni dia. Itu paling payah. Benda paling susah nak buat. Tak apa ya Zatul, curi masa sikit Zatul. Zatul okey. Dia okey. Benda ni orang tak buat. Orang dia duk fikir apa? Dia nak untung sini, dia nak teknik je. Wah, ni buy, ni sell, ni buy, ni sell. Ini okey 30 pip kan, letak 2%. Mana kena semua orang? Anda kena buat kepada anda, faham? Kalau tak ada lagi benda ni, anda boleh ikut table ni. Table ni. Saya dah buat untuk anda. Cantik-cantik dah buat ni. Kepada next, kepada first, kepada next dan seterusnya. Bila anda tengah cantik trade, anda besarkan. Boleh? Kita sambung esok. Esok apa topik kita? Kejap. Saya pun dah tak tahu apa topik. Sebab 2 hari tak ada. Sekejap topik kita esok apa? Saya tengok dulu apa topik kita esok. Esok topik kita adalah esok ini hari apa? Hari Rabu. Esok topik kita balik kepada asas. Kita sentuh sikit benda ni besok lah. Study dulu benda ni. Tengok diri anda. Apa yang masih don't need to work on your technique. You just test out the technique. Dapatkan dia punya parameter. Dapatkan result dia lah. Kan? Improve on this. Saya dok tunggu-tunggu tak ada orang tanya soalan ni. Padahal benda ni lah yang paling penting. Dalam apa juga yang anda buat, perancangan. Plan. If you don't plan, dan anda lari daripada plan, anda letak benda, tak lot lah, apalah kan. Percayalah. Itu formula anda untuk gagal. Tak kira lah teknik anda bagus mana pun. Ini rahsia dia. Kalau tanya saya apa rahsia dalam trading, ni. Kekuatan saya dalam trading, ini. Bukannya pasal teknik. Teknik, 3711 Galih pun dah boleh mengajar dah benda tu. Dia withdraw je kan Galih.
GWS. Lupa, bukan 3711. Teknik GWS tu, galih boleh ajar. Pun galih withdraw sentiasa kan. Itu pun boleh. Okey? InsyaAllah kita sambung besok, kita sentuh sikit. Saya save yang ini. Kita sambung sikit besok. Tak habis juga, ingat habis malam ni. Mana saya punya ni? Okey. BSM, position setting. Kita sambung besok. Okey? InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok. Jangan lupa kita ada pian pula. Kita ada Facebook Live bersama dengan Imran dan juga wakil XM kita. Dan sesi Zatul selepas ni. Ingat, labur dalam satu sistem, tagangkan sistem anda. Jangan pada trade. Buat benda yang anda faham. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.